Cerita 3 orang tu. Siapa dia? Ali, Musa dengan Ibrahim. Ikut belakang tu imam, tiga-tiga muallaf. Bila tu imam baca ayat Quran, Suhufi Ibrahim wa Musa. Ali pun dengar. Saya pada dia dengar nama Ibrahim dengan Musa sebut. Tu imam sebut Ibrahim dengan Musa. Dia tak sebut. Dia dan tegak tu imam. Saya pada belakang ni imam. Tak batal dia. Sebab apa? Sebab dia ni baru masuk Islam. Tak ada masalah. Tapi bila dia bosan dia sebut Alhamdulillah, kita pun dengar dia sebut Alhamdulillah, maka sunat kita kata Yarhamukallah. Tapi kalau kita duduk dalam semayang, tak sunat, bahkan batal semayang. Makmum sebelah tu, belah kita dia bosan Asyim, lepas tu Alhamdulillah, dia tak kata Alhamdulillah, tak apa, zikir. Kita pun duduk belah dia. Dengar Yarhamukallah. Batal. Bungkus kita. Batal. Maka 6 kalimah itu seperti engkau mari mana? Engkau mari di mana? Dia terlupa ni, dia terlupa. Kawan dia masuk ni, masuk pintu terlupa, dia tengah mayang. Dia pun tanya, "Mai mana?" Satu. Tu satu. Nak pi mana? Nak pergi ke mana? Nak pi mana? Dua kalimah. Kerja apa? Kawan dia kata tepi arau sat. Ada kerja apa? Tanya apa nak? Kerja apa? Dia kata kawan dia pun kata adalah kerja hang siap dah. Dia pun kata mari dulu. Mari dulu. 4 dah. Lepas tu minum kopi 5 dah. 5. Lepas tu dia kata aku hendak pergi sama, aku nak pergi sama 6. Tu 6. Jadi dia jangan lebih 6. Dia kalau ngam 6 tak apa, jangan lebih, naik 7. Dia kata aku nak pergi sama. Habis hang tu tunggu sat betul. Dia boleh tunggu sat tu habis. Jadi kita sambung balik kitab kita. Malam ni saya gantilah sebab ustaz yang duk mengajar malam ni dia duk Kedah. Jadi roblok banyak. Lorong tikus ada lah, tapi itu untuk tikus dia bukan untuk orang. Jadi insya-Allah lah, masa duk dengar-dengar angin tu nak boleh buka dah sempadan tu, tak tahulah bulan 3 ni kot. Dah vaksin pun sampai dah, ubat sampai dah. Penyakit pun dengar nak lari lah. Jadi insya-Allah semayang kena jarak juga. Jadi mungkin dalam bulan 3 ni boleh masuk kot. Boleh orang Kedah boleh masuk mai dah. Jadi tak apalah. Kan jauh mana lah nak pergi bulan 3 tu minggu depan ya. Jadi minggu depan tu hari Rabu tu saya mengajar lah sini lah. Jadi tak apalah. Tengok sambung hari ni muka surat 98. Betul tak? Dan bermula syarat yang ke-9. Betul tak? Dan bermula syarat yang ke-9 daripada syarat-syarat bagi sah sembahyang itu, jangan ada perkara yang jadi batal sembahyang. Jangan ada benda yang menyebabkan sembahyang kita tu batal. Tu syarat yang last lah. Kalau kita ikut dalam kitab ni, syarat sah sembahyang ni dia ada 5. Dia ada 9. Jadi hak ni yang ke-9 dah lah sekali. Jadi banyak dah lah yang kita baca daripada syarat yang pertama sampai 9 tu. Banyak dan lama dah kita baca tu. Dari muka surat 20 berapa, 23 lebih kurang gitu lah. Cek tengok lah. Syarat yang pertama ni dah muka surat 98. Maksud dia jauh lah, panjang.
dia punya perbahasan untuk syarat sah sembahyang ni. Tu pun syarat yang ke-9 ni pun panjang juga. Panjang juga. Jadi tak apalah, cuma syarat yang ke-9 ni nak sah sembahyang kita jangan ada perkara yang jadi batal sembahyang. Benda-benda yang boleh membatalkan sembahyang. Tengok dia kata, jadi dia nak hurailah. Benda yang batal sembahyang ni ada apa? Dia kata apa? Bermula segala perkara yang jadi batal sembahyang itu 40. 40. Dia akan sebut satu-satu. Malam ni satu pun tak habis lagi bang. Sebab hak satu ni yang panjang ni. Lepas tu baru dia nak jumpa hak pendek tu. Jadi semua ada 40. 40. Kita try tengok boleh habis tak satu. Mana pertama daripada 40. Hak batas sembahyang pun ada 40. Banyak mana. Kalau boleh ingat ni 40 tu kira alim lah bab batas sembahyang tu. Kira alim. Saya pun habaq betul lah, memang tak ingat lah nak susun satu-satu tu, tapi kadang masalah tu kita ingat jugalah. Tapi kalau nak tanya hak ni nombor berapa, jangan tanya lah. Nombor berapa tak ingat. Jadi dia kata apa? Pertama daripada 40 tu yang batas sembahyang tu berkata-kata ataupun kita kata bercakap-cakap. Kita cakap-cakap ni boleh menyebabkan batas sembahyang. Tapi kita kena kait sikit lah. Berkata-kata yakni dengan sengaja lah. Buat itu. Kita cakap tu sengaja kita cakap, maka hak tu membatalkan sembahyang kita. Lepas tu bercakap yang kata batal sembahyang ni, dalam sembahyang memang ada bercakap, memang ada berkata-kata, ada rukun qauli dalam sembahyang, ada sunat yang qauli dalam sembahyang. Jadi yang kata berkata-kata ni, yang batal sembahyang tu berkata-kata yang lain daripada perkataan daripada Al-Quran. Lain daripada Al-Quran. Al-Quran tak nak masalah lah. Al-Quran dia tak batal sembahyang. Dan lain daripada doa. Doa ni batal tak sembahyang? Tak batal. Tapi syarat dia Arab lah. Dia ada syarat lagi, nanti kita tengok depan tu. Doa. Kalau doa Melayu bungkus lah. Doa kunut dia tak arti macam doa kunut, dia tiba bahasa Melayu. Janji baca doa dia dah. Nampak mentua pun doa amin belakang. Oh menantu aku pandai sungguh baca doa. Ya Allah ya Tuhanku. Tang sungguh batal sembahyang. Lepas tu yang lain daripada zikir pun tak membatalkan sembahyang. Zikir pun syarat Arab juga. Zikir Melayu, hak tu boleh batal sembahyang. Tengok dia kata, jadi berkata-kata, sama ada berkata itu dengan lidah atau dengan anggota yang lain, yang lain daripada lidah tu. Kita guna anggota yang lain mengeluarkan huruf berkata-kata tu pun batas sembahyang juga. Tu tak apa, tu tak nama bercakap lagi, dia kena ada bunyi. Bunyi jari tak apa buat itu, cuma tang gerak kena jaga. Cucu lalu kan kita angkat, cuma tang gerak tu kita jagalah. Jangan gerak 3 kali berturut-turut anggota yang besar tu, 3 kali berturut-turut, tu batas sembahyang dengan sebab gerak pula. Jadi tepuk tu tu dalam masalah nak tegur imam. Orang perempuan dia kan sunat depa tepuk tu. Anggota berkata ni hak boleh, hak nyata huruf. Maksud dia kut hidung dia kan boleh keluar bunyi. Macam tu lah.
Kalau kut dubur tu hak tu batal lah, sebab batal wuduk lah. Hak tu memang batal lah. Berdehem lagi kita tengok lepas ni. Berdehem dia kena nyata huruf lah, lepas tu sengaja. Kalau kita tak sengaja tu, hak tu tak ada masalah lah. Bosin kan, dia nyata huruf. Yang penting nyata huruf tu. Dia bukan semata-mata berkata tu nyata huruf tak juga. Jadi anggota yang lain daripada lidah dah. Jika ni kait pada kata kait pada kata berkata-kata tu lah. Berkata-kata yang batal semayang tu jika nyata dua huruf. Tu dia hebat. Kalau nyata dua huruf, lepas tu dua huruf tu pula yang berturut-turut. Dia berturut-turut. Maksud dia tak ada berhenti di antara dua huruf tu, dia tak ada berhenti sekadar tumakninah. Hak tu. Cuma kata setengah ulama, maksud dua huruf yang berturut-turut ni berturut-turut pada huruf. Maksud dia orang ramai kata hak ni tak putus ya, terang ni. Walaupun kadang berhenti tumakninah tu dia sah je tumakninah kalau mana. Tapi ada huruf kata terang ni nak putus apa? Kira sekali. Ada sebahagian kata macam tu, ada sebahagian kata tak. Maksud berturut-turut ni maksud dia tak ada tumakninah langsung. Kita ikut itulah mudah sikit. Di antara huruf yang pertama dengan yang kedua tu tak ada tumakninah. Hak dia buat contoh. Habis. Atau berkata dengan satu huruf. Satu huruf pembatal juga. Yang ia seorang tu ataupun ia musalli tu faham. Kalau satu huruf nak batal semayang, syarat dia kena faham. Kalau dua huruf tak faham pun batal. Begitu. Satu huruf ni syarat dia mesti faham. Faham mana? Akan maknanya, makna bagi satu huruf tu. Contoh macam mana? Seperti qi. Qi. Qaf saja, huruf qaf tu ya. Qaf kita kasrahkan qi. Apa qi? Ni fi'il amar ni. Maknanya makna qi tu pelihara olehmu. Pelihara olehmu. Jadi kita faham. Kalau tak faham kemarin tak apalah, tak faham lagi. Malam ni mai faham dah. Qi tu pelihara olehmu. Tak boleh kata lepas ni. Boleh faham lah. Jadi dia tak qi, pelihara olehmu. Maka jika ia tiada mengerti maknanya, kalaulah dia tak erti makna, dia biasa sebut qi tapi tak erti makna, tetapi orang lain mengerti maknanya, orang lain erti makna dia. Hak ni dia kata apa? Jawab bagi jika tu, maka tiada batal sembahyangnya dengan berkata satu huruf itu. Tak batal. Sembahyang tak batal. Dengan sebab dia kata satu huruf tu. Dia kira diri dia faham, bukan orang lain faham. Kalau diri dia faham, dia sebut qi. Batal terus sembahyang dia. Lagi pula berkata dengan sengaja lah. Bukan tak sengaja terkejut, tikus lintah kan, tu kira lain. Tu dia tak sengaja. Atau berkata-kata dengan satu huruf yang bermat. Satu huruf tapi satu huruf tu bermat. Bermat, huruf mat ni dia ada alif waw ya. Sebab huruf mat ni, bermat ni maksud dia huruf panjang lah. Kalau ba alif tu orang panggil huruf bermat. Jadi hakikat bagi huruf bermat ni dia dua huruf lah, ba dengan alif. Bi ba ya. Tengok. Kalau ta alif. Jadi nampak macam satu huruf. Dia kata dengan satu huruf tapi satu huruf yang bermat. Walaupun huruf yang tiada ada makna, nescaya batal. Batal juga. Sebab apa? Kerana huruf yang bermat tu sebenarnya dua huruf. Tu ilat dia. Kerana huruf yang bermat tu sebenarnya dua huruf. Jadi dua huruf tak faham makna pun batal. Tak kira lah. Boh pi lah. Ja na tu kami. Na habis.
Lagi dia kata lagi, dan bermula yang jadi batal sembahyang. Dan bermula yang jadi batal sembahyang dengan berkata-kata. Dengan ni orang panggil bersababiyah. Ni dengan sebab berkata-kata. Berkata-kata, bercakap lah. Itu ialah berkata-kata dengan yang. Dengan yang ni, dengan perkataan yang bukan ayat-ayat Quran. Yang pertama, hak dia bercakap tu bukan ayat-ayat Quran. Ayat Quran tu pula dekat lagi. Sifat bagi ayat Quran tu yang tiada mansuh tilawah. Yang tiada mansuh, yang tiada dibatalkan tilawah. Tilawah tu bacaan. Adapun ayat Quran yang dibatalkan tilawah, hak tu batal. Hak tu batal semayang. Ayat Quran tapi tilawah dia tak ada dah. Dalam Quran tak duk cek lah, memang tak ada dah. Sekali dia akan buat contoh bawah tu, wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Jadi hak tu adalah contoh bawah tu, hak tu ayat Quran tapi tak ada dah dia punya tilawah dia. Dimansuhkan, dibuangkan. Maksud dia dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada. Jadi kalau ni ayat Quran tu, ayat Quran yang tiada dimansuh tilawah. Jadi dia bukan berkata-kata dengan ayat Quran. Hak apa yang tiada dimansuh tilawah. Jadi kalau ayat Quran hak ada dalam Quran tu lah. Dia baca pi habis 30 juzuk pun tak batal mayang dia. Tak batal. Habis. Dan bukan zikir. Dan bukan zikir. Jadi perkataan tu, berkata-kata tu pula dengan yang bukan zikir. Zikir ni dengan bahasa Arab. Jadi kita faham kalau zikir bahasa Arab tak apa. Zikir ni apa dia? Ma yuthabu qailuhu. Hak tu zikir. Zikir ni barang yang diberi pahala. Ma yuthabu qailuhu. Barang yang dijanji pahala lah, ataupun diberi pahala oleh orang yang menyebutnya. Menyebut zikir. Orang yang dijanji pahala akan yang menyebutnya. Orang kita sebut perkataan tu, benda tu kita sebut, maka dia tu dapat pahala. Maksudnya kita dia tu dapat pahala kita lah. Kita sebut dapat pahala, hak tu zikir. Tu secara umum lah. Jadi banyaklah kalau sebut cakap dapat pahala ni banyak. Kita bagi nasihat kat orang pun dapat pahala juga. Jadi banyaklah, cuma yang nak kat sini ni zikir ni zikir yang dengan bahasa Arab. Zikir dengan bahasa Arab, alhamdulillah kan, subhanallah kan, subhanallah, 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 tak batal semayang pun. Tak batal semayang. Habis. Lagi dia kata lagi, dan bukan dengan doa. Dan bukan dengan doa bahasa Arab. Adapun doa hak bahasa Arab, hak ni tak batal semayang. Doa bahasa Arab tak ada masalah. Tapi doa tu pula dia kata apa? Yang tiada ta'liq, yang tiada gantung, lagi yang tiada khitab bagi makhluk. Tak dituju kepada makhluk. Tak ada huruf khitab. Huruf khitab ni huruf tuju cakap. Ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Hak tu orang panggil huruf yang dituju cakap. Lagi kita tengok dia punya tafriq lah. Dia punya contoh. Jadi kalau doa pun ada ta'liq. Ta'liq ni maksud dia gantung. Jika dia minta doa, Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunkanlah akan aku ni jika engkau kehendak. Jika engkau kehendak. Tak jika tu orang panggil ta'liq. Hak jenis ta'liq tu batal semayang. Dia takat Allahumma ghfirli tak ada masalah. Doa-doa dia berapa? Talabul adna ilal a'la. Minta hak bawah ni kepada yang lebih tinggi. Lebih tinggi nisbah pangkat. Hak tu orang panggil doa. Hak rendah pangkat ni minta dekat hak tinggi pangkat, nama dia doa.
Habis. Lepas tu lagi dia kata lagi, dan bukan berkata, dan bukan berkata dengan nazar tabarrur. Dia bukan bercakap ni, bercakap dengan nazar. Nazar tu nazar tabarrur. Jadi nazar tabarrur ni maksudnya nazar nak buat baik. Tu orang panggil nazar tabarrur. Jadi kalau kita nazar nak buat baik, hak tu tak batal semayang, tapi dia ada syarat lah, dengan bahasa Arab ni, dengan syarat bahasa Arab. Nazar pun kena bahasa Arab lah. Lillahi alayya, bubuhlah hak Arab. Ini tak batal semayang. Lepas tu yang tiada ditaklik, yang ni sifat bagi nazar tabarrur tu. Nazar tabarrur tu yang tiada taklik, tak ada gantung dengan in, jika hak tu tak ada. Dan khitab, ni pibuh pula, in syi'ta apa semua tu, hak tu menyebabkan batal semayang. Dan khitab, tak ada khitab. Nazar tu tak ada tuju cakap dekat. Tak ada khitab mana? Tiada khitab. Dan khitab bagi makhluk, maksudnya tiada khitab bagi makhluk. Tak ada nak tuju cakap kat makhluk, engkau ke, hak tu tak ada. Jadi dalam semayang ni yang boleh khitab kat makhluk ni, boleh khitab kat Nabi Muhammad saja, hak tu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatuh. Tukar siapa tu? Assalamu alayka, sejahtera di atas engkau. Engkau tu orang panggil khitab tu. Kalau bahasa kita kata engkau, kamu, lagi apa? Hampa. Tu bahasa kita, hak jenis khitab. Khitab. Korang, awak, hak tu semua orang panggil khitab, tuju cakap. Jadi dalam sembahyang ni yang boleh khitab kat Nabi Muhammad aja. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada ka kat situ. Ka tu maksudnya engkau ataupun kamu. Tu nama dia khitab. Bahasa kita kata apa? Kata ganti nama. Kata ganti nama, tapi hak jenis tuju cakap. Tuju dekat orang yang duduk depan ni. Tu orang panggil hak tu khitab pada Allah tak apa. Yang tak boleh khitab pada makhluk. Alaika tu di atas engkau Allah kat itu. Itu dia kata doa tak boleh khitab kat makhluk. Lepas tu nazar pun tak boleh khitab kat makhluk. Makhluk tu makhluk hak lain daripada Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad boleh dalam semayang tu kita khitab kat Nabi Muhammad tu, tang tu lah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Habis. Tu nak kata apa? Khitab macam tu cara terjemah, tuju cakap. Hak tuju cakap. Kita cakap direct. Bahasa kita kata hak orang yang kita kata ganti nama tu kita guna untuk cakap direct. Tu orang panggil khitab. Kata ganti nama. Engkau, kamu, awak, tu khitab tu. Kalau dia tu bukan khitab. Hak tu dia tak direct. Siapa pi dia nu pi dia nu. Dia tu dia bukan direct. Hak tu orang panggil ghaib, yang tak ada depan kita. Bukan kita cakap direct. Seperti dia kata misal kat sini, misal bagi nazar tabarrur tu. Misal bagi nazar tabarrur tu, lillahi alayya as-sawmu. Lillahi alayya as-sawmu. Artinya bagi Allah ni, berhak bagi Allah atasku ni, menekan atasku puasa. Tu cara nazar. Berhak bagi Allah Ta'ala ni menekan atasku puasa. Puasa kat situ puasa sunat lah. Puasa wajib tak boleh nazar. Ni nazar tak apa. Awak tak puasa Ramadan ni? Apa saya tak nazar itu ni? Dia kan kira nazar. Memang wajib puasa. Benda wajib tu tunggu nazar pula, panjang cerita lah. Benda hak nak nazar ni benda sunat. Benda sunat kita nazar bagi jadi wajib. Lepas tu dia ada lafaz dia. Lafaz nazar tu ada. Lillahi alayya.
bukan sahaja aku bernazar. Nah, kerana Allah Ta'ala apa benar nah. Ni lillahi alayya. Nah, bagi Allah atas aku. Nah, bagi Allah atas aku ni habuslah sedekah. Contoh. Sedekah hak sunat lah. Kalau betul bolehlah kalau aku dapat anak lelaki contoh. Maka dapat anak lelaki kena bagi. Aku lah. Yang khitab tu aku lah. Mana? Tak. Aku bukan khitab. Dia bukan tuju cakap. Aku tu orang yang bercakap. Orang panggil mutakallim tu. Mutakallim maksud dia orang yang bercakap. Khitab ni hak kita tuju pergi kat dia. Depan kita tu ambil khitab. Hak kita cakap direct dengan dia. Jadi bagi Allah atasku puasa. Tu kena ingatlah. Bab nazar ni dia ada lafaz dia tersendiri. Bukan semua lafaz tu dia jadi nazar tak. Kalau tak ada lafaz lagi tak jadi. Dia niat dulu niat dalam hati. Niat apa? Nazar dia mesti kena ada lafaz. Ni dia sedar dalam hati gitu lah. Nak buat kenuri tak wajib nuri. Tak buat tak apa. Baru ingat tak nazar lagi. Ingat tak buat tak apa. Dah niat dah tak apalah. Nak buatlah. Tapi nak abang kata tak wajib. Tak wajib. Tu je. Dah niat dah nak buat pulut kuning buat. Habis hang tu. Lagi dia kata, maka tiada batal sembahyang dengan berkata nazar itu. Nazar ni nazar tabarrur itu. Kata guru kami kat situ ada jatuh tu. Nazar itu ni nazar tabarrur itu. Nazar tabarrur tu, nazar nak buat baik tu. Puasa tu hak tu dia dia tak membatalkan sembahyang. Nanti dia akan ada lagi, dia akan cerita kat ni dia ada nazar tabarrur, lepas tu dia ada nazar lajaj ataupun nazar qadha. Ni dia kena mengaji pula bab nazar ni. Payah awak bukan senang juga tu ngaji bab nazar tu. Kita biasa dengar lah orang ceramah. Ayah dia kata kalau hang hafal Quran habis, ayah nak beli motor. Lepas tu dia kata tu ayah saya bernazar tu. Ayah saya bernazar. Mana nazar tu? Hak tu kan bernazar, hak tu janji. Letak bagi kena tempat sama. Jangan letak tak kena tempat, malu kat orang. Ajak orang tak erti tak apalah. Kena hak seorang erti duduk depan tu pasang. Jenah silap je. Habis. Lepas tu dia kata tu wajib bagi tu. Janji tak mesti lagi. Ada saja janji hak tak bagi banyak. Kena mengaji pula bab janji. Kalau ayah dia nazar wajib lah. Macam ni. Ayah dia nazar kata apa? Lillahi alayya, ataupun bahasa Melayu kata apa? Bagi Allah atas aku. Ataupun kerana Allah atas aku. Aku akan bagi motor. Hadiah motor lah, ataupun bagi motor. Hadiah lah buat benda yang orang panggil apa? Benda-benda sunat lah. Kita nak bagi ni, hal ni sunat lah kita bagi tu. Jadi bagi motor. Tapi kita kaitlah kalau dapat gini demikian apa semua benda lah apa yang kita nak bagi dia dapat tu. Maka ketika tu dia jadi wajib pula. Jadi wajib. Kot tu. Tapi kalau dia pergi duk cakap ni, kalau hang hafal ni, ayah bagi hak tu, hak tu tak wajib tu. Hak tu bukan nazar. Lepas tu dah janji lah. Tu masalah janji lah. Janji tak tunai tu makruh. Kena erti mah. Banyak mana hak geng janji elok naik duduk atas, haram tak bagi pun. Lepas tu nak tiba depa haram lah kau. Tak juga. Kena tengok mah. Hak janji dengan kita pun banyak juga kan.
Habis. TikTok tadi ni. Ha. Kalau dalam bayang kan dia ada tempat-tempat untuk dalam bayang kan, dan kalau bertengok dengan Amin bertengok dengan Amin kan. Ha. Kita doa tu untuk ibu bapa dan macam jadi TikTok. Tak, dia tak dia khitab. Nah, khitab ni kalau kita kata engkau ataupun kamu, kalau bahasa Arab tu dia teka. Nah, ka kaki ke hak tu khitab. Hak tu habaq direct ibu bapa. Habaq ibu bapa. Dan bukannya kita bercakap direct dengan ibu bapa tu. Ibu bapa ghaib bukan ada kat kita. Nah, Allahumma ghfirli wali walidayya. Nah, wali walidayya hak tu habaq ibu bapa, dia bukannya khitab. Nah, khitab ni maksud dia kata ganti nama yang direct. Faham lah. Kata ganti nama tu. Kamu tu lah yang nak betul kamu tu. Tang kamu tu tak boleh tu. Nah, tang kamu tu. Habis. Kamu ke engkau ke tak kira lah. Jadi Arab kata lagi kita tengok Arab kata apa. Dia ada depan tu. Tengok dia kata maka keluar dengan kata ayat Quran yang tiada mangsuh tilawah itu. Keluar ni maksud dia tak termasuk. Keluar tu oleh tu fa'il pada kata keluar. Keluar ni oleh ayat Quran yang mangsuh tilawah. Maka tafriq keputusan pada kata pada kata keluar tu, maka batal sembahyang baca ayat Quran yang mangsuh tilawah, yang dibatalkan dia punya bacaan. Nah, ayat Quran ada juga yang dibatalkan dia punya bacaan. Mana? Iaitu ayat Quran tu yang dibatalkan bacaan. Hak ni kita cari dalam Quran memang tak ada. Sebab bacaan dah batal. Jadi dalam Quran dia ada bacaan dah batal. Nah, tapi hukum kekal. Hukum ni kekal lagi. Sampai keluar hukum ni. Dia ada yang bacaan kekal tapi hukum tak ada lah. Dia ada macam tu. Dalam Quran tu ada cerita bab arak boleh minum, tapi hak tu hukum awal dulu ni. Lepas tu dia main ayat lain pula mansuh hak tu. Tu dia kena tengok sejarah pula. Jadi ada ayat ni kadang tu ada pada bacaan tapi hukum dia dah tak ada dah. Hukum dia tak ada dah. Ayat tak ada tulis tu. Jadi ayat tak ada. Hak ni ayat tak ada tapi hukum ada. Hukum ada. Tengok dia kata apa? Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Artinya lelaki yang muhsan. Muhsan ni maksud dia yang pernah rasa jima' yang halal. Tu orang panggil muhsan. Satgi dia habaq depan tu. Yang berzina. Laki muhsan yang berzina dan perempuan yang muhsanah yang berzina. Iaitu siapa dia? Lelaki yang muhsan dan juga perempuan muhsanah tu. Siapa dia? Iaitu lelaki dan perempuan yang sudah merasai jima' dalam nikah yang sahih. Dalam nikah yang sahih, dalam nikah yang sah. Mudah kata jima' yang halal lah. Jima' yang halal. Dia biasa jima' yang halal dah. Dia biasa rasa setubuh yang halal. Maksud dia biasa kahwin lepas tu setubuh. Kalau dia jadi janda macam mana? Kira muhsan juga. Kira muhsan. Sebab dulu dia biasa nikah, lepas tu biasa setubuh yang halal. Lepas tu dia jadi janda. Nama muhsan. Hak jenis macam ni tiba-tiba pergi zina pula. Hak jenis muhsan ni. Dia kata apa? Apabila berzina kedua-duanya. Tu kata iza zanaya, apabila berzina kedua-duanya, maka lontar oleh kamu akan kedua-duanya. Semata-mata lontar. Hak ni orang panggil rejam. Rejam. Hukum rejam ni ada lagi ke? Ada. Sampai gelak lah. Tu kena mengaji bab hudud pula. Artinya, arti lontar semata-mata tu, lontar oleh kamu akan keduanya dengan batu sampai mati. Batu tak boleh batu fak lu. Dia kena batu tangan lah, tapak tangan lah. Lontar sampai mati. Tak boleh ambil fak kan. Habis. Tu orang panggil apa? Wasyaikhu wasyaikhatu tu, hak tu dia tak ada dalam Quran. Dah dimansuh dah bacaan, tetapi hukum dia masih kekal.
Lepas tu kita nak baca dalam semayang, boleh tak boleh? Tak boleh. Nah, tak boleh. Kalau baca juga batal. Nah, batal ayat semayang. Batal ayat semayang, batal semayang. Nah, batal semayang. Nah, kita dok buat kalik wa syaikhu wa syaikhatu. Nah, sedaklah tu imam ni baca. Nah, tak sungguh orang tak kenal. Nah, tu ayat yang dah dimansuh dah. Nah, dia duk sedak ke situ. Nah, batal semayang tu imam. Lagi dia kata lagi, dan keluar dengan kata doa. Nah, dan keluar dengan kata doa tu, keluar ni tak termasuk lah macam tadilah. Keluar dengan kata doa dengan bahasa Arab tu, keluar tu oleh. Ni tak termasuk oleh doa dengan bahasa Arab. Nah, dengan bahasa yang lain. Nah, bahasa yang lain. Tafriq pada kata keluar tu, keputusan dia, maka batal sembahyang baca doa yang lain daripada bahasa Arab. Nah, kita baca doa hak lain daripada bahasa Arab, hak tu batal sembahyang. Nah, batal sembahyang. Tu sembahyang hajat. Tu dekat sujud tu tak erti saya Arab. Nah, kalau apa sebut dalam hati tak ada masalah. Nah, sebut bahasa Melayu, sebutlah hati. Nah, hati tak batal. Jangan duk pi keluar kot lidah. Nah, ni keluar kat dah, ya Allah, bagilah vel fire sebiji ya. Nah, tak mau minta banyak. Nah, duk heran saya main ajak tiap-tiap malam tak dapat ke. Nak dapat datang apa? Tak terpakai. Nah. Jadi kena bagi terpakai elok-elok semayang tu. Habis. Lagi dia kata lagi, dan keluar dengan kata doa. Cuma dia kata bawah tu tafriq daripada zikir tidak disertakan. Tafriq ni maksudnya keputusan daripada zikir dah. Kan sebelum ni dia kata zikir pun tak batal semayang, tapi dia ada syarat. Zikir yang tak batal semayang tu zikir dengan bahasa Arab. Nah, jadi zikir dengan bahasa lain daripada Arab, hak tu batal sembahyang. Nah, batal sembahyang. Hak tu je tafriq dia. Dan keluar dengan kata doa dengan bahasa Arab yang tiada ta'liq. Tiada ta'liq ni tiada gantung. Doa tu tak gantung. Gantung ni kalau bahasa kita ni sebut jika tu gantung. Kan ta'liq talak lah. Nah, jika engkau ataupun kalau. Lebih kurang tu lah. Kalau jika, kalau hang keluar rumah jatuh satu talak. Kalau. Sekiranya. Tu orang panggil bahasa gantung lah tu. Gantung. Jadi kalau dia tak keluar rumah tak jatuh. Nah, kalau dia keluar, keluar jatuh. Keluar jatuh. Kira melengum lah rumah. Nak. Melengum. Habis. Kalau hang keluar keluar daripada rumah, kok pintu dapur. Pintu dapur lah. Pintu depan tak jatuh. Dia pempala dia habaq satu pintu lah, takut tak keluar terus pintu. Bening. Nah. Maka jatuh satu talak. Habis tu. Jadi dia kata apa? Jadi ta'liq ni gantung. Apa kalimah gantung tu? Kalau Arab tu dia in tu lah. In tu gantung tu. Jadi dia kata apa? Dan keluar dengan kata doa dengan bahasa Arab yang tiada ta'liq. Keluar tu doa oleh doa. Nah, oleh doa dengan bahasa Arab yang ada ta'liq. Doa tu bahasa Arab cantik dah, doa bahasa Arab. Tapi ada ta'liq pula. Nah, ada ta'liq, ada gantung pula. Mana? Seperti Allahumma ghfirli in syi'ta. Artinya, hai Tuhan aku, ampun olehmu bagi aku jika. Jika ni in ni. In tu Arab tu in. Bahasa Melayu kata jika. Jika ni orang panggil ta'liq. Nah, hak ni orang panggil gantung. Nah, jika engkau kehendak in syi'ta, maka batal sembahyang. Nah, tafriq pada keluar tu, maka batal sembahyang dengan dia, dengan doa dengan bahasa Arab yang ada ta'liq. Doa bahasa Arab cantik dah bahasa Arab, tapi ada kalimah gantung, in syi'ta, jika engkau kehendak. Nah, engkau tu ya Allah lah. Kalau kamu ni nak ampun aku, maka ampunlah. Letak jika gitu, maka batal sembahyang. Nah, batal sembahyang. Habis. Lagi dia kata lagi, dan keluar dengan kata doa yang tiada khitab.
Kan tadi dia syarat doa ni bahasa Arab. Lepas tu tak ada taklid. Lepas tu tak ada khitab. Tu syarat bagi doa yang tak batal sembahyang. Jadi dia kata pula, dan keluar ni dah tak termasuk dengan kata doa yang tiada khitab. Doa yang tiada tuju cakap bagi makhluk. Makhluk tengok dia buat nota kaki bawah tu. Makhluk qauluhu makhluk, yakni makhluk yang lain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tak apa, Nabi Muhammad tak apa. Tu assalamualaikum tu tak batal sembahyang. Keluar tu keluar oleh doa. Oleh tu fa'il pada kata keluar. Keluar tu oleh doa bahasa Arab yang khitab. Yang ada khitab lah bagi makhluk. Mana ada khitab bagi makhluk? Seperti yarhamukallah. Ni kalimah khitab. Ka tu orang panggil kalimah khitab. Yarhamuka, ka tu kita terjemah bahasa kita engkau, kamu. Kamu tu orang panggil khitab. Ganti nama yang kita cakap direct dengan orang tu. Tu ka. Jadi artinya memberi rahmat akan kamu oleh Allah. Memberi rahmat akan kamu oleh Allah ni, mudah-mudahan memberi rahmat akan kamu oleh Allah. Maka batal sembahyang dengan doa itu, batal. Jadi yarhamukallah ni sunat kita sebut apabila mendengar orang bersin kata alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia sebut alhamdulillah lah. Kalau dia bersin tak sebut, tak ada lah. Tak sunat tapi bila dia bersin dia sebut alhamdulillah, kita pun dengar dia sebut alhamdulillah, maka sunat kita kata yarhamukallah. Tapi kalau kita duduk dalam sembahyang, tak sunat, bahkan batal sembahyang. Makmum sebelah tu, belah kita dia bersin ashim, lepas tu alhamdulillah, dia tak kata alhamdulillah, tak apa, zikir. Kita pun duduk belah dia, dengar yarhamukallah, batal, bungkus kita. Batal, tak boleh. Dalam Kitabul Adab tu, dia ada bincang lah. Kita ni kalau dengar orang bersin, kita sebut dulu alhamdulillah. Sebut dulu sebelum dia sebut. Maka dia ada dalam hadis yang mana Nabi Habak kata, bila kita buat macam tu, kita akan dilindung oleh penyakit apa lah. Adalah penyakit tu. Dengar orang bersin, kita dulu sebut alhamdulillah. Dia ada penyakit, saya tak ingat nama penyakit tu, penyakit apa tu, pelik juga penyakit tu. Tapi memang dilindung daripada penyakit lah. Lepas ni dengar orang bersin, kita sebut dulu. Bukan kita bersin, orang bersin. Sebelum dia sebut alhamdulillah, kita sebut dulu. Bila dia sebut alhamdulillah, sunat kita balas balik yarhamukallah. Habis. Lepas tu dia kata lagi, dan keluar dengan kata nazar tabarrur. Nazar tabarrur. Apa nazar tabarrur? Arti nazar tabarrur tu nazar hendak buat kebaikan. Tu orang panggil nazar tabarrur. Keluar tu oleh nazar yang bukan tabarrur, bukan nak buat kebaikan. Seperti contoh nazar bukan buat baik ni macam mana? Seperti nazar lajaj. Nama dia juga nazar ghadab. Arti nazar lajaj ni apa? Nazar berpanjangan perkelahian. Nak berkelahi lama. Berpanjangan ni maksudnya nak lamakan masa lah berkelahi tu. Contoh aku ni takkan cakap dengan Zaid. Tapi dia letak lillahi alayya. Lillahi alayya, aku takkan cakap dengan Zaid. Kalau aku cakap dengan Zaid, lillahi alayya as-sawmu, contoh. Kalau aku cakap dengan Zaid, lillahi alayya as-sawmu. Jadi dia berkelahi dengan Zaid tu. Jadi kalau dia bercakap dengan Zaid, dia akan puasa. Dia akan puasa. Maka hak tu orang panggil nazar yang nak memanjangkan perkelahian. Dia kata apa? Maka batal sembahyang dengan dia dengan nazar tu. Tak boleh lah.
Kalau nazar untuk nak panjangkan perkelahian tak boleh. Habis. Dan keluar dengan kata nazar tabarur yang tiada taklid. Tiada taklid, tiada gantung. Keluar tu oleh nazar tabarur yang ada taklid. Seperti insyafallahu maridi falillahi alayya saumun. Artinya jika beri sembuh oleh Allah akan sakit aku. Tang jika jika beri sembuh oleh Allah akan sakit aku, maka bagi Allah atas aku puasa, maka batal sembahyang dengan dia. Tang mana yang batal? Ada in tu. In tu jika tu orang panggil gantung. Taklid. Dan keluar dengan kata nazar tabarur yang bukan khitab, bukan tuju cakap bagi makhluk, oleh nazar tabarur yang khitab bagi makhluk. Seperti dikata kepada Zaid, dia kata kat Zaid, dia kata apa? Nazartu laka kadha. Artinya aku nazar bagi engkau bagian. Aku nazar bagi engkau ni, bagi tang laka tu lah. Bagi apa? Tangka tu, hak tu yang batal tu. Bagi engkau bagian, maka batal sembahyang dengan dia, dengan nazar yang ada khitab. Habis yang tu. Dia cakap kat Zaid pula, tu yang kata batal tu. Dia cakap direct. Cakap direct. Jadi dalam sembahyang tak boleh nak tuju cakap direct macam tu, tak boleh. Kalau isyarat dengan ayat Quran, nak isyarat dengan ayat Quran tak ada masalah apa lah. Orang ketuk pintu rumah, kita tengah sembahyang, kita nak tunjuk kata kita sembahyang tu, tengah sembahyang tu, kita bacalah ayat Quran apa-apa pun. Baca ayat Quran apa-apa, hak tu tak batal. Ayat Quran tak ada masalah apa. Baca kuat pula ataupun kita perkuatkan bacaan kita tu, hak tu pun tak ada masalah apa. Tapi kita niat ni untuk baca Quran lah. Baca Quran bukan niat tu semata-mata nak habaq kat kawan tu, hak tu tak boleh pula. Ni niat semata-mata nak habaq kawan tu, maka hak tu boleh jadi batal pula. Habis. Lagi dia kata lagi, dan lagi berkata-kata yang jadi batal sembahyang itu bukan dengan sebab lupa dirinya dalam sembahyang, dan bukan sebab jahil. Dia nak jadi batal sembahyang tu, dia bukan lupa diri dia dalam sembahyang. Kalau dia terlupa kata dia tengah sembahyang, dia terlupa kata dia ni duduk sembahyang, dia pun bercakap, ni tak batal sembahyang, tak batal. Dan bukan sebab jahil baru masuk Islam. Ni baru masuk Islam, baru masuk Islam, tak erti lagi kata dalam sembahyang tak boleh cakap, dia pun bercakap, tak batal sembahyang. Tak batal. Tanya pula makmum lah gina, mau ikut I kena ikut you tanya tok imam pula. Tok imam pun kali-kali cakap banyak, tok imam betul Tiga orang main bukan kan. Buat satu malam tak cakap je. Tu lah. Cerita 3 orang tu. Siapa dia? Ali, Musa dengan Ibrahim. Ikut belakang tok imam, 3 muallaf. Bila tok imam baca ayat Quran, suhufi Ibrahim wa Musa. Ali pun dengar. Saya pada dia dengar nama Ibrahim dengan Musa sebut. Tok imam sebut Ibrahim dengan Musa. Dia tak sebut. Dia dadan tegak tok imam. Saya pada belakang ni imam. Tak batal dia. Sebab apa? Sebab dia ni baru masuk Islam, tak ada masalah. Ni kata jahil. Jahil ni 2 je, baru masuk Islam. Atau jauh daripada orang yang alim. Orang yang alim ni orang yang tahu hukum. Islam lama dah, tapi masalah orang alim duk jauh. Duk jauh. Maka hak jenis macam ni pun menyebabkan hukum tu dia tak boleh nak tahulah. Hak ni pun tak batal. Dan sembahyang betul cakap tak batal. Tak batal. Jadi jahil ni 2 je. Yang pertama baru masuk Islam, yang kedua dia jauh daripada orang alim. Tapi kalau kita ni nak buat jahil apa? Tak lepaslah, kita bukan masuk dalam kata jahil ni. Sebab apa? Sebab kita Islam lama dah, satu. Yang kedua, kita dekat dengan orang alim. Dekat je.
Orang mengajak pun dekat. Nah, surau pun dekat. Lepas tu ada pula duk ajak tempat kita. Dah kita tak mai. Bila kita tak mai, salah kita tu tak dikira sebagai orang yang jahil. Maka bila tak kira sebagai orang jahil, tak dimaafkan kita punya kesalahan. Kita tetap masih dikira salah. Kira salah. Yang belakang duk lawan pok lah tu. Kita nak berderah kita kan. Lagi derah dia pun derah. Habis hang tu. Maka tiada batal sembahyang berkata-kata dengan sebab lupa akan dirinya dalam sembahyang atau sebab jahil. Jahil pun tak batal. Jahil dua sebab itulah, baru masuk Islam ataupun jauh daripada orang alim. Itu yang kata tiada batal sembahyang tu dengan syarat jangan lebih daripada 6 kalimah. Tapi ada syarat lagi ya. Yang kata 2 orang tu tak batal sembahyang, jangan syarat jangan lebih daripada 6 kalimah. 6 kalimah ni maksud dia 6 ayat. Bahasa kita kata 6 ayat tu mudah. Bukan 6 perkataan, 6 ayat. Tu faham ayat lah. Ni orang panggil kalimah lughawi. Dia bukan kalimah Arab, bukan kalimah nahu. Nahu maksud dia satu patah perkataan tu orang panggil satu kalimah. Tu nahu. Tapi kalau dari sudut lughah Arab, satu ayat Zaidun qaimun, tu orang panggil satu kalimah. Macam mana? Dia kata apa? Maka 6 kalimah itu seperti engkau mari mana? Engkau mari di mana? Dia terlupa. Kawan dia masuk. Ni masuk pintu terlupa tadi dia tengah mayang. Dia bertanya, "Mai mana?" Satu. Tu satu. Nak pi mana? Nak pergi ke mana? Nak pi mana? Dua kalimah. Kerja apa? Kawan dia kata tepi arau sat. Ada kerja apa? Tanya apa nak? Kerja apa? Dia kata apa? Kawan dia pun kata adalah kerja hang siap dah lah. Dia pun kata mari dulu. Mari dulu. 4 dah. Lepas tu minum kopi 5 dah. 5. Lepas tu dia kata aku hendak pergi sama, aku nak pergi sama 6. Tu 6. Jadi dia jangan lebih 6. Dia kalau ngam 6 tak apa, jangan lebih naik 7. Dia kata aku nak pergi sama. Habis hang tu tunggu sat betul. Dia bos tunggu sat tu habis. Betul terus. Walaupun dia terlupa betul. Maka kalimah di sini bukan kalimah pada istilah nahu, bukan. Sebab kalimah pada istilah nahu satu patah perkataan. Aku, tu satu patah. Kamu satu patah. Dia dah pergi satu patah. Tu dalam nahu dia kira satu patah satu patah. Kalimah dalam nahu qaulun mufradun. Satu patah perkataan lah. Maka jika lebih daripada 6 kalimah yang tersebut, nescaya batal sembahyang. Kalau lebih, batal sembahyang, walaupun dengan lupa atau jahil. Sekalipun lupa ataupun jahil. Habis. Dan keduanya wallahu a'lam. Habis. Tak kira dekat tu. Oh, kita habis dekat tu lah. Kita habis. Tak padang kot minggu depan lah. Apa? Tiga seorang je yang ada kita. Habis. Ni 100. 101 tak ada 101. Tak ada 101 lah. Tak apa. Minggu depan dah lah. Kita start lagi 100 sampai 200 dah. Kita dah. Habis sambung hak kedua tu minggu depan. InsyaAllah minggu depan hari Rabu lah. Dia 100 muka lah. Tu dalam duk PKP tu. Dalam PKP lah. PKP percutian kuliah. Kuliah pengajian. Dia cuti sungguh. Tu yang lambat sikit lah. Jadi insyaAllah. Ada apa soalan yang tak apa jelas tu? Kalau hak duk guna kitab tu, kitab dah habis tu, ataupun yang tak ada kitab lagi sebelum ni, kalau nak abang dekat ni lah AJK kita ni, Abang Bakri ni, berapa orang yang nak tu, kalau ngaji dah kitab ni dia sedap sikit.
Boleh kawan-kawan boleh juga tengok. Kalau tak boleh jawi, tu tak payahlah. Nah, setakat law ni kitab ni hanya ada jawi saja. Nah, rumi tak ada lagi. Tapi kalau boleh mangkak-mangkak beli lah. Nah, insya-Allah habis 100 muka tu lancarlah jawi tu. Nah, kalau boleh mangkak-mangkak tu. Kalau tak boleh langsung tu tak payahlah. Nah, dia kena pergi ngaji jawi sikit.